Baik. Bab 9 haba. Okey, bab 9 haba ya. Dia dengan nota sudah dengan catatan. Jadi bab haba ni dia sebenarnya ada kaitan dengan bab masa tingkatan 1 dulu lah ya. Yang kaitan dengan haba. Cuma disambungkan lah. Ya, sambungan daripada topik yang terdahulu. Jadi sebagai intro, sebagai pengenalan, ya, kita tengok ya gambar muka surat 204 tu. Jadi kita tengok bangunan yang sangat biasa kita lihat ya, terutamanya di bandar-bandar besar. Ya, seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang ya. Masuklah di Kuantan ya. Jadi mengapakah bangunan tinggi dipasang dengan cermin yang berkilau? Satu soalan ya. Kenapa ini? Kenapa dipasang cermin yang berkilau? Yang kedua, mengapakah gelas kaca yang tebal pecah apabila diisi dengan air panas? Ya. Gelas kaca yang tebal pecah apabila diisi dengan air panas. Soalan kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana termometer ni berfungsi? Ya. Yang keempat, mengapa unggun api dinyalakan pada waktu malam yang sejuk? Dan kelima, mengapakah haba memberi kesan kepada gas? Memberi kesan kepada gas. Jadi itu persoalan-persoalan yang mungkin bermain dalam fikiran kita ya, ataupun yang ditimbulkan oleh penulis buku ni lah ya. Yang berkaitan dengan bab yang kita belajar. Jadi dalam bab 9 ni kita perlu memahami 4 perkara. Yang pertama, hubung kait suhu dengan haba. Ada beza tak nanti ya? Suhu dengan haba. Yang kedua, pengaliran haba. Kita akan belajar ya. Bagaimana nak memahami pengaliran haba ya, dan keseimbangan terma. Itu yang kedua. Yang ketiga, prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Ini kita akan baca prinsip. Prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Okay. So ada 4 perkara yang perlu kita fahami dalam bab 9 ni. Kita tengok lagi. Block sign kat situ ya. Satu catatan di situ kita baca. Ya, buku teks ni kita kena baca setiap page. Tak ada page yang kita akan tinggalkan. Kamera inframerah sukar mengesan beruang kutub. Kita ya. Kamera infrared sukar mengesan beruang kutub. Jadi kamera inframerah merupakan sebuah alat yang mengesan pembebasan haba. Ya. Mengesan pembebasan haba daripada badan dan memprosesnya untuk ditunjukkan sebagai imej terma. Jadi alat ini sering digunakan untuk mengesan lokasi haiwan dan habitat haiwan yang sukar dilihat dengan mata kasar. Akan tetapi, para penyelidik menghadapi kesukaran untuk mengesan beruang kutub dengan kamera infrared ini. Beruang kutub yang hidup di kawasan iklim sejuk merangkap haba di bawah lapisan lemak dan bulu dengan begitu baik sehingga hampir tidak dapat dikesan oleh kamera inframerah. Jadi maknanya salah satu kelemahan kamera inframerah untuk mengesan
keberadaan beruang kutub. Alasannya kenapa? Kerana kebolehan ataupun dari segi fisiologi badan beruang kutub, yang satunya dia hidup di iklim sejuk, ya, dan bulunya yang tebal serta lemaknya yang tebal dapat menyimpan lemak, ya, sekaligus memerangkap haba bawah kulit dia sehingga tidak dapat dikesan oleh alat kamera infrared. Itu dia alasan dia, ya. Kemudian kata kunci dalam bab 9 ni yang perlu awak pastikan tahu dan faham, iaitu haba, suhu, konduksi, perolakan, sinaran, konduktor haba, penebat haba, pengembangan, pengecutan, bayu darat, bayu laut serta merkuri. Okay, merkuri. Ini kata kunci, ya, yang perlu awak kenal pasti. Kita tengok subtopik yang pertama, iaitu hubung kait suhu dengan haba. Jadi imbas balik, ya. Imbas kembali haba dan suhu yang telah anda pelajari semasa di suara rendah. Sudah belajar suara rendah lagi. Jadi haba yang diperolehi daripada pelbagai sumber seperti matahari, ya, peralatan elektrik dan pembakaran bahan api. Itu dia punya sumber haba. Jadi haba merupakan satu bentuk tenaga. Itu satu. Haba ni bentuk tenaga, energi. Jadi haba ni mengalir dari kawasan yang bersuhu tinggi, ingat, ya, suhu tinggi ke kawasan bersuhu rendah. Okey, itu konsep pergerakan haba. Dari kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Apa pula yang dimaksudkan dengan suhu? Jadi suhu ialah sukatan. Ya, sukatan darjah kepanasan ataupun kesejukan sesuatu objek. Ya. Jadi itu beza di antara haba dan suhu dari segi makna dan juga fungsinya. Suhu meningkat dalam persekitaran yang panas dan menurun dalam persekitaran yang sejuk. Dan alat yang sesuai digunakan untuk mengukur, menyukat perubahan suhu ialah termometer, ya. Kita dah biasa, ya, dengan termometer. Jadi kita tengok gambar foto 9.1. Yang pertama, yang sebelah kiri, apabila air dipanaskan, suhu meningkat, ya. Manakala apabila cube ais diletakkan dalam sekeliling botol jus, suhu botol menurun, ya. Suhu botol menurun. Walaupun haba dan suhu ni saling berkaitan, namun kedua-duanya adalah tidak sama. Ya. Jadual di bawah menunjukkan perbezaan di antara suhu haba dan suhu. Haba suatu bentuk tenaga. Manakala suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan objek. Haba diukur dalam unit joule, ya, joule. J besar. J besar tu adalah simbol dia, ya. Manakala suhu diukur dalam darjah Celsius, okay, darjah C besar, ataupun Kelvin, K besar, ya. K besar. Itu adalah unit bagi suhu. Kemudian haba yang ketiga, kuantiti haba bergantung pada jenis bahan, kuantiti bahan dan juga suhu. Manakala suhu bergantung, ya, kepada darjah pergerakan zarah-zarah di dalam suatu bahan. Okey, selesai, ya. So di sini ada beberapa perbezaan. Terdapat 3 perbezaan yang ketara di antara haba dan suhu. Okey, kemudian bolehlah awak jawab nanti, ya, ini sebagai homework, ya. Homework latihan formatif 9.1. Nyatakan unit SI bagi haba, boleh jawab, senang. Adakah deria sentuhan sesuai digunakan untuk menentukan sama ada seseorang itu demam ataupun tidak? Contohnya kita rasa dahi, ya,
dengan menggunakan belakang tangan kita. Belakang tangan kita rasa macam ni. Kita letak demam ni. Jadi soalan dia, sesuai ke tak sesuai? Kalau sesuai, kenapa? Bagikan alasan, penjelasan ya. Kalau tak sesuai, kenapa? Bagikan sebab. Kemudian tandakan right pada pernyataan yang betul. Yang betul tentang haba dan suhu. A. Apabila air dididihkan dalam dua bikar yang masing-masing mengandungi 100 ml dan 200 ml air, suhu airnya adalah sama. Right? Betul ke salah? Yang kedua, semakin kecil jisim air, semakin lama masa yang digunakan untuk air mendidih. Betul ataupun salah? Okay. Jawab nanti dan hantar. Kita nak masuk kepada 9.2. Pengaliran haba dan keseimbangan terbang. Pengaliran haba dan keseimbangan terbang. Pengaliran haba. Kita tengok dulu kataan pengaliran haba. Jadi haba mengalir seperti kita sebutkan tadi dari suatu objek yang panas ataupun suhu yang tinggi ke suatu objek yang sejuk. Daripada panas pergi ke sejuk. Aiskrim. Contohnya aiskrim. Gambar foto 9.2. Yang dibiarkan pada suhu bilik menyerap haba dan mencair. Bukan membebaskan, menyerap. Menyerap haba. Maknanya haba daripada luar yang panas, yang lebih tinggi berbanding dengan suhu aiskrim tu, maknanya haba tu akan diserap dan hasil daripada serapan tersebut menyebabkan aiskrim tu mencair. Persoalan dia, apakah pula yang akan berlaku pada cerik panas? Bayangkan cerik panas jika dibiarkan pada suhu bilik. Cerik panas ni agak-agak suhu dia berapa? Suhu dia sudah tentulah melebihi daripada 60 darjah Celsius. Sedangkan kalau kita didihkan air, suhunya 100 darjah Celsius. Kan? Kemudian kita biarkan. Adakah suhunya akan bertambah atau kekal ataupun akan berkurang? Bertambah ke berkurang? Boleh jawab tak? Apa pula yang akan berlaku pada cerik panas jika dibiarkan pada suhu bilik? Macam mana? Siapa nak jawab? Bertambah ke, tidak berubah ke, ataupun berkurang? Siapa nak jawab? Okey, dia akan kata berkurang. Jadi suhu bilik ni berapa? Berapakah suhu bilik? Jawab soalan ni. Berapakah suhu bilik? Tahu tak suhu bilik? Berapa? Siapa boleh jawab? Boleh onkan mic ataupun type ataupun hantar message. Berapa suhu bilik? Berapa suhu bilik kita ni, Hafizah? Ni suhu bilik ni. Berapa, Hafizah? Oh, Hafizah. Tak ada, Hafizah. Berapa suhu bilik ni, Syakirin? Berapa suhu bilik? Berapakah suhu bilik? 25. Kurang tepat tu. Berapa suhu bilik? 25 ke berapa? Jakam kata 25 darjah Celsius. Orang lain? Orang lain berapa? Hampir-hampir dah tu. 19. Sejuk sangat tu.
Suhu bilik sekitar 27 hingga 28 darjah Celsius ya. 27 hingga 28 darjah Celsius. Baik. Yang seterusnya tengok di situ ya. Perenggan kedua. Pengaliran haba berlaku dalam 3 cara. Okey, 3 cara yang penting. Yang pertama konduksi. Ya, cara pertama konduksi, cara yang kedua perolakan dan cara yang ketiga sinaran. Ya, awak ingat KPS. KPS. Konduksi, perolakan dan sinaran. Jadi kalau ikutkan aktiviti untuk memahami ketiga-tiga jenis pengaliran haba ni dari aktiviti lah. Ya, kita akan guna buku SPS nanti sebagai panduan ya. Sebagai panduan. Iaitu untuk memahami konduksi ya, kita akan letakkan tiga batang. Tiga ulas paku tekan. Ulas tu betul tidak ya? Penduduk bilangan bagi paku tekan boleh tak kita kata ulas. 3 ulas paku tekan letak pada rod koprum. Terlekatkan dia. Ya. Ada KLM. Kemudian kita panaskan hujung rod koprum tu dengan penuh Bunsen. Dan kita akan dapati dari segi result dia macam mana. Siapa yang jatuh dulu. K ke L ke M. Ya, kita boleh agaklah ya. Jadi kalau kita lekatkan dengan lilin ya. Kalau kita dari segi teori, maknanya rod koprum ni satu konduktor haba. Ya, rod koprum merupakan konduktor haba yang baik. Maksud dia boleh mengalirkan haba dengan baik. Disebabkan dia merupakan konduktor haba yang baik, maka apabila rod tersebut dipanaskan, maka haba dapat dialirkan ya, ataupun dikonduksikan, bergerak daripada K dan pergi ke L, pergi ke M dan menyebabkan ketiga-tiga paku tekan jatuh ya. Jatuh. Tapi dia tak jatuh serentak lah. K tu jatuh dulu dan L dan juga M. Itu nak memahami konduksi ya. Konduksi ni maksud dia ialah pengaliran. Cara yang kedua ialah perolakan. Selalunya perolakan ni melibatkan dua, iaitu perolakan dalam cair, dalam cecair dan perolakan dalam gas. Untuk mengkaji perolakan dalam cecair, kita akan letakkan air di dalam bikar beserta dengan sebutir hablokalium permanganat. Ya, sebutir hablokalium permanganat. Kemudian kita panaskan dia dan kita akan dapati bahawa apa yang berlaku kepada hablokalium permanganat, jadi warna dia akan memenuhi ruang air dalam bikar tersebut. Jadi dia berlaku perolakan. Perolakan tu maknanya dari segi pergerakan ya, daripada yang panas ya, pergi ke sejuk ya, begitulah seterusnya ya. Dia akan berpusing. Perolakan ni dia berpusing ya, gerakan dia. Kemudian yang kedua dari segi perolakan dalam gas, kita akan menggunakan lilin yang dibakar di sebelah dan kita pisahkan dengan kadbod berbentuk T. Ya. Kemudian kita letakkan colok berbara ya. Kita nyalakan sebatang lilin di bahagian tepi bikar dan letakkan kadbod berbentuk T di tengah-tengah. Kemudian dekatkan sebatang colok berbara ke mulut bikar. Tidak di bahagian yang bertentangan dengan nyalaan lilin. So, bagaimana? Apa yang berlaku dari segi perolakan tu ya? Nanti kita akan tengok buku SPS ya, untuk tengok result dia. Untuk bincangkan result dia. Dan yang ketiga sinaran. Ya, aktiviti yang melibatkan pengaliran haba yang ketiga iaitu sinaran. Jadi kita menggunakan ni lah. Biasanya dalam amal pun kita tak pernah buat ni.
Tak dapat nak buat sebab kita tak ada pump vacuum ni, ya. Pump vacuum kita tak ada. Tapi kita akan bincangkan secara teori, ya. Kita akan bincangkan teori. Kita habiskan dulu secara ni istilah-istilah ni, ya. Okey, kita pergi kepada konduksi. Apa yang dikatakan konduksi iaitu proses pengaliran haba dari kawasan panas ke kawasan sejuk, ya, melalui medium pepejal. Itu konduksi. Macam tadi dah, ya, kita buat, ya. Jadi zarah-zarah yang menerima tenaga haba dia akan bergetar pada pepejal. Ya, pepejal ni sifat dia bergetar, ya, dan berlanggar antara satu sama lain. Macam inilah, ya, dia rapat, ya. Molekul-molekul ataupun zarah-zarah molekul pepejal ni dia susunan dia rapat-rapat. Jadi disebabkan dia rapat-rapat, maka dia akan bergetar, vibrate, dan dia akan berlanggar antara satu sama lain dengan lebih kerap dan seringnya memindahkan haba ke seluruh bilik. Cara pemindahan dia daripada molekul yang panas kepada molekul yang lebih sejuk. Okey. Jadi kita akan tengok gambar ni, ya. Kemudian perolakan. Ya. Okey, perolakan haba dialihkan melalui pergerakan bendalih, iaitu cecair dan gas. Tadi kita dah bincangkan dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Okey, sama. Prinsip dia ialah dari panas ke sejuk. Bahagian bendalih yang menerima haba akan mengembang menjadi kurang tumpat dan naik ke atas. Okay, bahagian bendalih yang menerima haba akan mengembang menjadi kurang tumpat. Bila kurang tumpat, dia akan naik ke atas. Ya. Okay. Bahagian bendalih yang sejuk dan lebih tumpat akan turun ke bawah. Okey. Yang panas, maknanya bahagian yang panas tu dia akan mengembang dan menjadi kurang tumpat dan naik ke atas. Manakala bahagian yang sejuk dia lebih tumpat, akan turun ke bawah. Jadi peredaran bendalih yang naik dan turun secara berterusan ini dipanggil sebagai arus perolakan. Ya. Yang panas naik ke atas lah, yang sejuk turun ke bawah. Okey. Yang ketiga, sinaran. Sinaran ni proses pemindahan haba tanpa sebarang medium. Ya, kalau konduksi ada medium. Medium dia ialah pepejal. Ya. Kalau perolakan dia ada cecair ataupun gas. Tetapi sinaran dia tiada medium. Jadi haba ni boleh merambat menerusi ruang kosong ataupun vacuum. Ya. Jadi jenis permukaan, suhu dan luas permukaan objek mempengaruhi kadar pengaliran haba. Kita boleh gambarkan seperti mana kita panaskan air menggunakan periuk. Jadi periuk ni dia binaan dia ada pemegang. Ya, pemegang ni mungkin dibina daripada besi, tapi disalut dengan plastik. Ya. Dalam tu dia punya teras dia adalah besi lah ataupun logam, tapi dibalut di pemegang tu dengan plastik ataupun mungkin kayu. Depend lah kepada material yang digunakan. Kemudian dia punya cerik ni mestilah dibina daripada bahan yang logam, bahan logam, supaya cecair yang nak dipanaskan tu dapat dipanaskan pada masa dan pada keadaan yang sesuai dan dapat tahan haba lah. Pentingnya maknanya periuk ni dia tahan haba. Dan yang kita panaskan kemudian dikemit ataupun dicair, tak sesuai lah. Jadi selalunya bahan yang tahan cecair, bahan yang tahan haba adalah bahan logam. Ya, yang keras, yang tahan dan kuat.
Jadi berdasarkan kepada aktiviti tersebut, ketiga-tiganya boleh terhasil. Ketiga-tiga boleh terhasil. Iaitu konduksi, tempat kita pegang tu, konduksi, maknanya pemanasan, haba panas dipindahkan ke pemegang yang panas, pindah melalui medium iaitu pemegang tu. Kemudian perolakan tu cecair yang berlaku dalam air tu, perolakan daripada air yang panas pergi ke air sejuk yang di atas, kemudian yang sejuk di atas tu turun ke bawah. Berterusan yang dipanggil sebagai arus perolakan. Dan yang ketiga ialah sinaran. Sinaran ni maksudnya bahang. Kita rasa bahang, kita duduk di tepi tu, kita rasa panas. Mungkin disebabkan sinaran tersebut kita berpeluh. Kita berpeluh kerana panas. Panas daripada api. Panas daripada api tersebut. Ada soalan cetusan minda di sini, tengok cetusan minda. Mengapakah permaidani berasa lebih panas daripada jubin mama apabila dipijak? Satu soalan. Mengapa permaidani berasa lebih panas daripada jubin mama apabila dipijak? Ada nak jawab? Permaidani. Ada permaidani tak? Kau permaidani ni berasa lebih panas daripada jubin mama. Nak bandingkan dengan siapa? Jubin mama. Ada tak yang jawab? Kenapa permaidani berasa lebih panas daripada jubin mama? Mesti berkaitan dengan apa kita belajar. Dari segi pengaliran haba. Pengaliran haba. Boleh jawab tak? Kenapa ni Farish? Farish? Mengapa permaidani berasa lebih panas daripada jubin mama? Cuba je. Kenapa? Kita pijak permaidani, kita rasa lebih panas daripada kita pijak jubin mama. Sebab apa? Apa yang menyebabkan keadaan tersebut? Jubin mama kita rasa sejuk sikit. Tapi kalau kita pijak kapet ataupun permaidani ni, kita berasa panas. Sebab apa? Ada yang boleh jawab? Ada tak yang boleh jawab? Tak ada? Tak ada yang boleh jawab? Ada ke tak ada? Ada tak? Nazir? Nazir. Hari ni ada Nazir. Nazir? Kenapa? Dia berkaitan dengan pengaliran haba. Tak ada? Tak ada ya? Tak ada boleh jawab. Siapa boleh jawab ni dapat hadiah. Tak tahu. Jajakan ni tak tahu. Orang lain tahu. Tak? Orang lain? Sam Zinam? Tadi saya panggil apa? Panggil nama awak. Bukalah gambar profil tu. Apa gambar kat hidung? Ada tak? Ada nak jawab lagi? Tak tahu juga Sam Zinam. Sekejap masuk, sekejap keluar Sam Zinam. Jazwan? Jazwan saya tahu. Apa dia Jazwan? Mana Jazwan? Oh, Jazwan. Apa jawapan awak? Cuba je. Tak tahu juga. Aduh. Cuba.
Boleh tak try? Kalau tak try, tak tahu. Dah try baru kita tahu. Boleh cuba tak? Ha? Ada nak cuba? Jangan lama sangat ni. Puan menunggu ni. Kenapa? Kita pijak kapet rasa panas. Kita pijak jubin kurang sikit panas. Dari segi apa? Ada tak yang cuba? Ada ke tak ada? Tak ada orang nak cuba Setelah dua cara. Okey, Hafizah. On kamera. Hafizah. Hafizah. Awak tak nak cuba kan? Okey, awak on kamera. Mana Hafizah? Hafizah? Oh, Hafizah. Ada tak Hafizah? Dah, tadi yang awak raise hand tu kenapa? Raise hand sebab awak belum bicara. Bukan saya tanya awak belum bicara. Siapa yang nak cuba? Ya? Logik je, logik. Awak pijak kapet. Okey, awak pijak kapet. Sekarang ni kapet tu adalah medium. Ya, medium. Maksudnya ada benda lah. Ya, dan kapet tu dibina daripada apa? Ataupun permainan ni daripada benang. Ya, daripada benang. Benang campur lah. Nylon. Kemudian dicampur dengan apa lagi? Bahan-bahan lah, bahan dia. Dengan kata lain benang lah. Manakala jubin ataupun jubin mama ni daripada apa? Batu kapur. Batu kapur. Jadi sekarang ni dari segi pemindahan haba persekitaran lah. Haba dalam rumah kita. Suhu bilik rumah kita, katakan suhu bilik kita tu 28 darjah Celsius. Ya. Jadi suhu tersebut dari segi penyerapan, maksudnya haba daripada suhu kesedaran diserap oleh kapet tu lebih tinggi. Ya, dia lebih tinggi berbanding dengan kadar penyerapan haba oleh jubin mama. Ya. Maknanya jubin mama ni dia serap juga, tapi penyerapan dia tidak sebanyak kapet. Kapet ni sebab apa? Sebab dia kain. Dia berbulu. Benda yang berbulu dia lebih mudah menyerap. Ya. Apa saja benda yang berbulu. Ya. Jadi kadar penyerapan macam kain kawa lah. Tuala kita ya. Ada tuala yang serap air, ada tuala yang kurang serap air. Dia depend kepada benang tu. Benang yang kita gunakan. Kalau tuala yang kita gunakan tu mungkin tuala yang murah lah kita kata. Yang harganya murah. Jadi penyerapannya rendah sikit. Ya. Jadi dia nak serap air. Kalau yang banyak bulu kemudian dia tebal, kadar penyerapan dia lebih baik. Itu dari segi air. Dari segi haba pun begitu juga ya. Itu juga. Jadi bila kita pijak kapet, kita rasa panas lah. Sebab penyerapan haba lebih tinggi berbanding jubin mama ya. Okey. Habis itu. Puan nak tunggu dapat ya. Okey, pengenalan haba dalam fenomena alam. Fenomena alam ya.
bolehkah anda kenal pasti cara pengaliran haba dari matahari ke bumi? Satu soalan. Boleh kenal pasti tak cara? Sinaran ke, konduksi ke, ataupun perolakan? Apa dia? Saya boleh jawab itu. Ada terang-terang lah jawapan itu. Apa dia? Kita ingat ada 3 jenis pengaliran. Konduksi, perolakan dan sinaran. So kalau cahaya matahari melalui sinaran ya. Sinaran matahari lah kita panggil kan. Kita tak panggil konduksi matahari. Kita panggil perolakan matahari. Jadi sebab sekarang ni matahari dengan bumi. Ya, dengan bumi. Tak ada medium ya. Tak ada medium. Tidak ada. So maka ia adalah sinaran. Okey. Jadi tenaga haba dari matahari dipindahkan ke bumi melalui sinaran. Cara ini sahaja dapat merambat. Merambat maksudnya ialah dapat menembusi. Ya, dapat menembusi. Menerusi ruang kosong ataupun dipanggil vacuum. Tenaga yang dipancarkan dari matahari menembusi lapisan atmosfera lalu diserap oleh tanah dan air. Okey, ini ya statement ni. Pemanasan bumi oleh matahari boleh menyebabkan perubahan iklim dan fenomena alam seperti bayu laut, bayu darat, ribut dan sebagainya. Okey. Habis itu kita pergi pada yang ke seterusnya, muka surat 218 Bayu laut. Nanti ada nota ni lukis bayu laut. Okey, bagaimana pembentukan bayu laut dan bayu darat? Okey, kita tengok ada di darat. Okey, ni daratan. Okey, ni darat. Dan ini ialah laut laut. Jadi pembentukan bayu darat ataupun bayu laut merupakan contoh semula jadi bagi proses perolakan. Perolakan ni dia menyebabkan cecair ataupun gas ya. Kita tengok pada waktu siang matahari memanaskan darat. Okey, pada waktu siang darat ni panas. Okey, panas, hot ya. Pada waktu siang ya. Jadi apabila matahari memanaskan darat pada waktu siang ni, maka pemanasan di sebelah darat ni dia lebih cepat berbanding dengan laut. Ya. Matahari memanaskan darat lebih cepat berbanding dengan laut. Jadi udara panas di darat mengembang. Bila dia mengembang, dia menjadi kurang tumpat. Kita juga ya. Dia menjadi kurang tumpat dan naik ke atas kerana lebih ringan. Jadi udara sejuk yang lebih tumpat bergerak dari permukaan laut untuk menggantikan udara panas di darat dan ini menghasilkan bayu laut. Ya, bayu laut. Katakan kita berdiri di sini ya, pada waktu siang. Di tepi lah, di tebing ataupun di pesisir pantai. Ya, kita berdiri di situ. Kita akan rasa sejuk, nyaman ya, sebab sejuknya daripada laut tu pergi ke darat. Macam mana boleh berlaku tadi? Kerana pada waktu siang tadi matahari dia memancarkan cahayanya ke darat ya, lebih banyak berbanding pada di laut. Jadi di darat tu dia akan lebih cepat panas berbanding dengan laut. Jadi udara yang panas di darat tu dia akan mengembang. Mengembang dan dinaik ke atas kerana kurang tumpat berbanding dengan udara. Dia akan jadi kurang tumpat. Bila kurang tumpat dia akan naik ke atas lah. Ya, dia akan naik ke atas kerana lebih ringan. Kemudian dia akan bergerak ke tempat yang sejuk. Konsep pengaliran haba daripada panas ke sejuk.
Yang sejuknya di mana? Di laut. Ya, bandingkan dengan darat lah. Jadi udara sejuk yang di laut ni akan dibawa ke darat sebab tolakan ya. Ada angin lah, angin tolak. Angin tolak. Jadi udara sejuk yang lebih tumpat dia akan turun ke bawah. Yang kena lebih berat. Kemudian dia akan ditolak pergi ke darat. Jadi itu dia panggil bayu laut. Manakala bayu darat ini waktu malam. Bayu laut waktu siang, bayu darat waktu malam. Pada waktu malam, darat menjadi sejuk dengan lebih cepat berbanding dengan laut. Jadi udara di permukaan laut yang lebih panas menjadi kurang tumpat lalu naik ke atas. Naik ke atas. Kemudian udara sejuk yang lebih tumpat dari darat akan bergerak ke laut menghasilkan bayu darat. Okay, konsep merhaba ni ialah mesti panas ke sejuk. Kita kena tahu itu. Itu yang penting. Okay, itu bayu darat ya. Habis itu. Konduktor haba dan penebat haba. Ini terakhir ya. Konduktor haba dan penebat haba. Bahan yang boleh mengalirkan haba dikenali sebagai konduktor haba. Contoh, okey, dikata di situ, kita tengok yang pertama ni, tapak satirika yang diperbuat daripada logam dapat mengkonduskan haba supaya kain dapat digosok dengan lebih cepat. Itu dia punya aplikasi ya. Kemudian dasar kuali diperbuat daripada logam supaya dapat mengalirkan haba ke makanan dengan cepat masaklah. Merkuri yang terdapat dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang baik. Jadi merkuri dapat mengesan perubahan suhu dengan cepat. Kemudian bahan yang boleh menghalang. Kalau yang menghalang kita panggil penebat haba. Contoh penebat haba, sarung tangan ya, yang diperbuat daripada kain. Ya. Sarung tangan ketuha. Yang merupakan penebat haba dapat mengelakkan tangan daripada melecur ketika mengeluarkan dulang makanan yang panas dari ketuha ya. Dari ketuha. Kemudian peralatan dapur yang diperbuat daripada kayu ya, senduk ke sujit ke, dapat menghalang haba ya, daripada mengalir ke tangan ketika memasak. Kerana kayu adalah contoh penebat haba yang baik. Jadi kain, kayu. Dan dinding kotak ais yang diperbuat daripada gentian kaca ataupun polisterina ialah penebat haba yang dapat mengekalkan kesejukan bahan di dalamnya. Ya. Maknanya kalau kita tengok, ia boleh tahan daripada panas ya. Maknanya kita letakkanlah sesuatu ya. Minuman ada ais ke, tin ke, kotak ke, atau kita letak air batu. Jadi bekas tu jenis yang tahan daripada haba ya. Jadi bila tahan ataupun didapat halang penggunaan haba, maka dikenali sebagai penebat haba. Okay. Dan keseimbangan terma iaitu dua objek yang berada dalam sentuhan terma. Terma tu suhu lah ya, ataupun haba, dapat memindahkan tenaga haba antara dua objek itu. Jadi tenaga haba dipindahkan dari objek yang bersuhu tinggi ke objek yang bersuhu rendah. Apabila pemindahan haba antara dua objek adalah sifar, objek-objek itu dikatakan berada dalam keseimbangan terma. Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama ya. Okey. Habis yang tu, prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Prinsip pengembangan dan pengecutan jirim, kalau kita lihat di situ, okey, boleh baca.
apa yang dikatakan pengembangan, apa yang dikatakan pengecutan, ya. Apa yang dikatakan pengembangan, apa yang dikatakan sebagai pengecutan. Jadi zarah-zarah dalam pepejal bergetar pada kedudukan tetap. Okey, pada kedudukan tetap. Apabila pepejal dipanaskan, okey, dipanaskan, zarah-zarah bergetar sama. Bila pepejal ni mesti bergetar dengan lebih cepat dan jarak antara zarah bertambah. Hal itu menyebabkan isi padu pepejal bertambah kerana pepejal mengembang. Sebaliknya apabila pepejal disejukkan, zarah-zarah bergetar juga tapi dengan perlahan dan jarak antara zarah itu berkurang. Hal ini menyebabkan isi padu pepejal berkurang kerana pepejal mengecut. Zarah-zarah cecair dan gas pula bergerak dengan lebih bebas. Apabila cecair dan gas dipanaskan, zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat. Ya, lebih cepat. Jarak antara zarah juga bertambah. Hal ini menyebabkan isi padu cecair dan gas bertambah kerana cecair dan gas mengembang. Ya. Sebaliknya apabila cecair dan gas disejukkan, zarah-zarah bergerak dengan lebih perlahan dan zarah semakin rapat antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan isi padu cair dan gas berkurang kerana cecair dan gas mengecut. Aplikasi dia seperti merkuri dalam termometer, ya, iaitu kita tahu merkuri terdapat dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang boleh mengembang dan mengecut. Dan landasan kereta api mempunyai ruang kecil, ada ruang kecil situ di antara penyambung rel untuk membolehkan pengembangan landasan pada cuaca panas. Tanpa ruang-ruang ini, landasan berisiko untuk membengkok dan bertindih. Kemudian yang C, jambatan kenduri dibina dengan penggolek, ya, dan satu ruang pada hujung, ya, ruang bolehkan pengembangan jambatan pada cuaca panas. Ya. Dan yang keempat, jalur duri logam sering digunakan dalam peralatan yang bergantung pada pengawal aturan suhu. Ya. Jalur ini diperbuat daripada dua jalur logam berbeza yang mengembang dan mengecut pada kadar yang berbeza. Contoh sistem penggera kebakaran, ya, yang ditunjukkan dalam Rajah 9.14 yang direka supaya litarnya tidak lengkap pada suhu bilik. Inilah. Ya. Okey. Saya rasa untuk kelas kita pada hari ini sampai di situlah, sampai 9.3. Untuk 9.4 dan seterusnya tentunya kita akan sambung pada masa yang akan datang. Sebelum kita berpisah, sila lihat tanda kerja, ya, untuk buku SPS. Selain daripada nota buku SPS, muka surat 119, 120. Ya, tanda, ya, SPS 119, 120, 121, 122. 122. Kemudian 123. Ya. 123, 124 tu tinggal dulu. Sampai situlah. Sampai 123, ya. Senang ceritanya start daripada 119, 119 sampai 123. Okey, itulah kerja untuk hari ini. Jadi sila hantar walaupun